Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri. Berita penuh, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam, kata Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki. Ini bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana RM700 juta ringgit yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu, katanya pada satu kenyataan hari ini. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan Ismail Sabri berlangsung hampir 5 jam dari pukul 10 pagi sehingga pukul 4.45 petang tadi. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain anggota Parlimen Perak, SPRM dilaporkan turut menyiasat beberapa bekas pegawainya termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan RM700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak RM700 juta dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak RM500 juta ringgit dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dari 2020 ke 2021, manakala RM200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri dari 2021 hingga 2022. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, Najib tak maklumkan Kabinet Bon AS $3.5 bilion. Berita penuh, seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan bon 1MDB bernilai AS $3.5 bilion. Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan 2 pengeluar tenaga bebas IPP Tanjung Energy Holdings Sendirian Berhad TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad. Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Kewangan tidak memaklumkan Kabinet berhubung pengeluaran bon AS $3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan 1MDB akan memberi implikasi kepada keuangan negara. Kementerian Kewangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan 2 bon itu yang masing-masing bernilai AS $1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan Genting Senyen, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Quera. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top-down. Saksi itu mendakwa siasatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani 2 resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah 1MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan Genting Senyen. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB.
Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bond itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down. Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013.